Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumpulan saya akan membentangkan tajuk sifat mahmudah dan kelebihannya. Ahli kumpulan saya ialah Maizatul Akmal, Nur Farhana, Siti Nur Syafifi, Nur Arina, Nabila Iman Najwa. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Nur Arina binti Jamaluddin di 19312014. Saya akan menerangkan definisi akhlak mahmudah. Akhlak mahmudah ialah perbuatan yang terpuji berdasarkan pandangan akal dan syariat Islam. Akhlak mahmudah ini ialah sifat Rasulullah SAW. Akhlak mahmudah adalah ketika kita melakukan suatu tindakan yang terpuji atau baik saat kita berada di dalam sesuatu keadaan tertentu. Secara ringkasnya, ia juga bermaksud akhlak yang terpuji. Maksudnya akhlak yang baik. Makna akhlak mahmudah adalah tingkah laku yang dipuji yang merupakan tanda kesempurnaan iman seseorang kepada Allah. Antara makna akhlak mahmudah yang sering kita sebutkan termasuklah ikhlas, sabar, bersyukur, khauf iaitu takut kepada kemurkaan Allah, rojak mengharapkan keredaan Allah, kejujuran, keadilan, amanah, tawaduk, sesama muslim yang rendah hati, rasa syukur dan akhlak lain yang patut dipuji. Seterusnya, asas akhlak mahmudah. Yang pertama, Al-Quran. Al-Quran bukanlah hasil pemikiran manusia tetapi firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril sebagai panduan serta petunjuk bagi setiap muslim. Contoh dalil yang terdapat daripada surah Al-Ahzab ayat 21, sesungguhnya ada contoh yang baik bagi kamu bagi orang-orang yang mendoakan Allah dan hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah. Seterusnya, surah Al-Qalam ayat 4. Dan sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang agung. Ayat ni menunjukkan bahawa Nabi ada akhlak yang dipuji supaya dapat dijadikan contoh untuk semua lapisan masyarakat. Oleh itu, kata-kata dan perbuatannya harus dijadikan contoh. Yang kedua, As-Sunnah atau hadis. Sebagai panduan kedua selepas Al-Quran adalah hadis Nabi yang mengandungi kata-kata dan tingkah lakunya. Asas-asas akhlak dalam as-sunnah atau hadis adalah seperti berikut. Sesungguhnya saya dikirim untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Hadis riwayat Al-Bukhari, Abu Daud dan Hakim. Dalam sebuah hadis lain disebutkan dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau mendakwa telah mendengar Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya di kalangan orang yang paling sempurna imannya adalah orang yang paling baik akhlak dan sikap lembut terhadap keluarga. Nabi berkata, perkara yang paling berat pada skala kebaikan adalah akhlak yang baik. Hadis riwayat Abu Daud. Al-Quran dan hadis Rasul adalah garis panduan kehidupan yang menjadi asas bagi setiap umat Islam. Jadi jelas bahawa kedua-duanya adalah sumber akhlak dalam ajaran Islam. Al-Quran dan sunnah Rasulullah adalah yang paling mulia dari segala ajaran dan penciptaan manusia. Assalamualaikum. Nama saya Maizatul Akmal binti Syarif. Nombor matris D193-199. Saya akan meneruskan slide dengan tajuk sifat-sifat mahmudah. Sifat mahmudah ialah taubat. Taubat ialah berazam untuk meninggalkan segala kesalahan dan dosa-dosa melalui jalan ilmu, penyesalan dan niat untuk tidak mengulanginya. Ini sifat-sifat kepada taubat nasuha. Dan seterusnya ialah zuhud. Zuhud ialah selalu corak kehidupan insan umat Islam yang mengangkat jiwa daripada segala rupa kesenangan atau kemewahan dunia sambil berusaha meninggalkan semua perkara yang tidak baik, perkara yang negatif. Taubat ialah bermaksud kembali daripada keburukan kepada kebaikan dengan cara kita bertaubat, iaitu dari segi taubat nasuha. Seterusnya ialah zuhud. Zuhud ialah dunia. Dunia adalah sebagai tempat berbuat kebaikan dan amal soleh untuk akhirat yang kekal abadi selama-lamanya. Sifat yang seterusnya ialah takut kepada Allah. Ialah seorang umat Islam yang mengenal zat Allah melalui sifat-sifat Allah dan mempunyai jiwa yang takut akan melakukan perkara dosa atau perkara yang dilarang oleh Islam. Seterusnya ialah mahabbah, cinta Allah dan Rasul. Yang bermaksud ialah kasih seorang umat Islam kepada Allah dan Rasulnya melebihi segala jiwa yang lain, serta melahirkan jiwa insan yang benar-benar cintakan agama Islam dan rela mengorbankan dirinya ke jalan Allah. Seterusnya ialah sabar. Sabar ialah sifat mahmudah yang separuh daripada iman. Sabar juga susah untuk mempertahankan dalam diri seseorang kecuali umat Islam yang kuat iman.
dan redha segala ujian daripada Allah. Takut kepada Allah akan merasa gemetar ataupun gurun dengan kekuatan ataupun kebesaran Allah SWT, serta takut kepada kemurkaan Allah dengan segera mengerjakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Yang seterusnya ialah mahabbah. Mahabbah ialah kasih sayang manusia ataupun umat Islam yang mencintai kepada Allah dan Rasul, Allah dengan Rasul. Yang seterusnya ialah sabar. Sabar ialah menahan diri daripada segala masalah ataupun musibah, ataupun harus sabar menahan diri daripada keluh kesah pada sesuatu yang tidak suka. Contoh, kalau Allah datangkan ujian kita tapi kita tak suka, jadi kita kena sabar dan kita akan terus hadap perkara yang ataupun ujian yang diturunkan oleh Allah SWT. Sifat yang seterusnya adalah bersyukur. Seorang umat Islam yang sentiasa bersyukur dan terima kasih kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan. Bersyukur kepada Allah ini ialah banyak cara, seperti melaksanakan segala ibadah kepada Allah dengan hati yang ikhlas. Seterusnya ialah sifat ikhlas dan benar. Ialah umat Islam yang sentiasa membersihkan amalannya, dinamakan orang yang betul-betul ikhlas. Setiap amalan ibadah atau mengerjakan kerja agama hendaklah dilaksanakan dengan ikhlas hati. Ihsan kepada Allah dengan sebenar-benarnya ibadah, seolah-olahnya Allah berada di hadapan kita. Maksud sifat ikhlas ialah memfokuskan niat dalam setiap ibadah ataupun kerja yang dilakukan semata Allah SWT dengan berniat untuk menjunjung perintah serta membersihkan hati ini daripada dosa ataupun maknanya hujan manusia. Bermaksud kita buat sesuatu perkara dengan ikhlas kerana Allah, bukannya kerana ingin pujian daripada manusia ataupun riya ataupun ujub. Seterusnya ialah bersyukur. Bersyukur kita hendaklah mengaku dan memuji kepada Allah SWT atas nikmat yang diberi ataupun menggunakan segala nikmat itu untuk berbuat taat kepada Allah SWT. Kerana kalau kita bersyukur dan kita mengaku rezeki itu datang kepada Allah, maka Allah akan menurunkan rezeki itu dengan selebat-lebatnya, mencurah-curah kepada kita. Sifat seterusnya adalah tawakal. Tawakal ialah meletakkan pergantungan hanya pada Allah setelah berazam dan diikuti dengan usaha. Sifat seterusnya adalah redha dengan keadaan Allah. Adalah salah satu sifat mahmudah. Segala ketentuan Allah, sama ada baik ataupun buruk, diterima dan bersyukur ataupun bersabar. Sifat yang seterusnya ialah mengingati mati. Ialah umat Islam yang sentiasa mengingat mati, beringat kepada kematian adalah orang yang baik, kerana mereka sentiasa bersedia untuk mati dengan segala ibadah yang telah dilaksanakan pada alam dunia. Maksud tawakal ialah menetapkan hati dan berserah kepada Allah atas segala perkara dan yakin bahawa Allah yang mengadakan ataupun Allah yang telah memerintah ataupun Allah yang telah menurunkan perkara-perkara tersebut, dan berserah kepada Allah hendaklah disertai dengan sabar ataupun berikhtiar dengan sempurna. Seterusnya, maksud redha dan qada Allah ialah kita redha dengan segala ketetapan Allah. Sebagai contohnya, Allah telah meletakkan takdir kita menjadi seorang manusia yang cacat. Jadi kita kena redha dengan segala ketetapan Allah kerana Allah telah mencipta manusia itu dengan sempurna. Okey, seterusnya ialah mengingati mati. Mengingati mati ialah bahawa kematian itu pasti datang dalam kehidupan masing-masing umat Islam. Dan kita sebagai umat Islam haruslah menjalankan ibadah di alam dunia ini untuk membawa ke dunia akhirat, supaya nanti kita tidaklah merasa takut untuk menghadapi kematian itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Iman Najwa binti Irfan Mursyidi. Nombor matrik dia 193-11907. Saya akan meneruskan kelebihan sifat mahmudah. Terdapat beberapa kelebihan mengamalkan sifat mahmudah. Antaranya, kelebihan sifat taubat.
Allah SWT akan menghantarkan hujan selebat-lebatnya kepada umatnya sebagai tanda murah rezeki, digantikan keburukan dengan kebaikan, mendapat rahmat dan diterima segala amalan. Seterusnya, kelebihan sifat zuhud. Seseorang itu akan bersyukur dengan apa yang ada di sekelilinginya, takkan bersedih kalau hilang sesuatu perkara, dan mereka akan bersabar dan berlapang dada serta jiwanya menjadi tenang. Kelebihan sifat takut kepada Allah SWT. Sifat takut kepada Allah SWT akan menjadikan seseorang itu terhindar daripada sifat sombong dan sifat takabur, dan seseorang itu menjadi orang yang rendah hati dan mendatangkan kemuliaan dunia dan akhirat. Kelebihan sifat mahabbah. Dengan mengamalkan sifat mahabbah, seseorang itu mendapat kedudukan berserta dengan orang yang disayangi. Kemanisan imannya akan bertambah dan mendapat kasih sayang serta pengampunannya. Seterusnya, kelebihan sifat sabar. Dengan sifat sabar, seseorang itu akan mendapat balasan pahala dari Allah SWT, mendapat pertolongan dan bantuan Allah, dan dipelihara dari tipu daya musuh. Kelebihan sifat syukur ialah ditambahkan nikmat kehidupan, meningkatkan kesejahteraan hidup, dan imannya semakin bertambah. Dan seterusnya, kelebihan sifat ikhlas dengan benar. Sifat ikhlas dengan benar dapat menjauhkan seseorang itu melakukan sifat berpura-pura, dapat membentuk jiwa yang kental, dan membunuh sifat riya. Kelebihan seterusnya ialah kelebihan pada sifat tawakal. Sifat tawakal boleh menjadikan seseorang itu lebih bebas, dapat membukakan hati dan menjauhkan dari godaan syaitan, serta dapat masuk syurga tanpa proses hisab. Kelebihan sifat redha dengan qada Allah SWT dapat menjadikan seseorang itu akan selalu berusaha melakukan yang terbaik, terhindar dari sifat sombong, dan selalu berharap pada Allah dan diberi ketenangan. Dan kelebihan terakhir pada kelebihan sifat mengingati mati. Dengan mengingati mati, seseorang itu akan memperbaiki kehidupannya, rajin melakukan ibadah, dan dapat menjadikan seseorang itu mempersiapkan dirinya untuk berjumpa dengan Allah SWT. Saya Nur Farhana binti Ahmad Fauzi Siwa, nombor matrik di 193-11848. Saya akan menyambungkan slide yang seterusnya, iaitu kesan-kesan mengamalkan akhlak mahmudah. Ada 4 kesan, iaitu kesan terhadap individu, kesan terhadap masyarakat, kesan terhadap agama dan juga kesan terhadap negara. Kesan terhadap individu. Yang pertama, pemikiran yang lebih progresif. Individu tersebut akan mengarahkan pemikiran dia ke arah perbaikan dan juga kemajuan dalam melakukan sesuatu. Yang kedua, individu lebih berdisiplin dalam melakukan sesuatu dan dia sentiasa ingin berdisiplin dalam kehidupan seharian dia. Yang ketiga adalah mudah melakukan perintah Allah tanpa paksaan. Yang keempat, dipandang mulia oleh masyarakat. Yang kelima, mudah untuk mendapatkan bantuan Allah SWT. Kesan yang kedua adalah terhadap masyarakat. Yang pertama, masyarakat tu melahirkan kehidupan bersatu padu. Yang kedua, mewujudkan masyarakat yang bertolak ansur dan tidak mementingkan diri sendiri. Yang ketiga, jenayah berkurang kerana tidak adanya masyarakat yang pentingkan diri dan sentiasa melakukan perbuatan yang tidak baik terhadap orang lain. Yang ketiga adalah kesan terhadap agama. Yang pertama, menarik minat agama lain terhadap Islam. Sentiasa individu masyarakat sentiasa menunjukkan agama Islam ini baik dengan adab yang kita ada. Yang kedua, agama akan semakin maju. Yang ketiga, mencerminkan sistem pemerintahan Islam yang baik. Kesan yang keempat adalah kesan terhadap negara, iaitu yang pertama, pemerintah berlandaskan syariah. Kerana ada akhlak yang baik, adanya akhlak mahmudah ini dalam pemerintahan, kita mengikut syariat Islam, maka pemerintah itu akan sentiasa berlandaskan syariah. Yang kedua, negara-negara semakin maju. Yang ketiga, dalam negara sentiasa dalam perlindungan Allah SWT. Seterusnya adalah skop akhlak mahmudah. Ada 3 skop. Yang pertama adalah akhlak
mahmudah terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, yakni beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mencintai Allah Subhanahu Wa Taala di atas segalanya. Yang ketiga, berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keempat, berdoa, tawaduk dan tawakal. Apabila seseorang itu akan sentiasa berdoa, meminta pertolongan daripada Allah, sentiasa merendahkan diri untuk meminta sesuatu kepada Allah, dan apabila kita melakukan sesuatu urusan, setelahnya kita akan bertawakal kepada Allah SWT untuk memudahkan segala urusan kita. Skop yang kedua adalah akhlak mahmudah terhadap manusia. Yang pertama, akhlak terhadap Rasulullah SAW yang telah menunjuk ajarkan ibadah dakwah untuk kita dan menyampaikan sunnah-sunnah yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Yang kedua, akhlak terhadap kedua orang tua. Sentiasa meminta redha ibu bapa. Redha ibu bapa adalah redha Allah SWT. Sentiasa menghormati ibu bapa dan tidak derhaka terhadap orang tua sendiri. Yang ketiga, akhlak terhadap diri sendiri. Kita sentiasa sayang diri kita dan tidak akan melukakan diri sendiri atas perkara-perkara yang tidak faedah. Yang keempat adalah akhlak terhadap keluarga, sanak saudara, adik-beradik, dan tidak bertelingkah satu sama lain untuk perkara-perkara yang tidak sepatutnya terjadi dalam keluarga. Yang kelima adalah akhlak terhadap jiran. Akhlak terhadap jiran, kita mesti sentiasa berziarah, sentiasa bertanyakan khabar, sentiasa baik terhadap jiran dan tidak bergaduh ataupun merosakkan silaturahim tersebut. Yang terakhir adalah akhlak terhadap masyarakat. Skop yang ketiga adalah akhlak mahmudah dengan alam sekitar. Yakni Islam adalah sebagai agama universal yang mengajarkan kita tata cara ibadat dan interaksi bukan sahaja dengan Allah Subhanahu Taala, tapi dengan sesama manusia. Malah dengan alam semula jadi pun kita kena berakhlak. Di sekitar kita, di sekeliling kita ada alam semula jadi. Hubungan segitiga ini adalah sejajar dengan misi Islam yang dikenali sebagai agama rahmatan lil alamin. Okey, seterusnya saya Siti Nur Syafifi binti Ghazali, nombor matrik D19311923. Saya akan membentangkan ciri-ciri akhlak mahmudah. Ajaran Islam adalah panduan yang dirujukkan kepada manusia untuk hidup di dunia mengikut peraturan dan norma yang patut dipuji. Oleh itu, akhlak dalam ajaran Islam mempunyai kandungan untuk berbuat baik dan perlu kita puji. Antara ciri-ciri akhlak mahmudah ialah yang pertama, kebaikan mutlak. Yang kedua, kebaikan keseluruhan. Yang ketiga, kestabilan. Dan yang terakhir, kewajipan yang dipatuhi. Yang terakhir ialah kesimpulan akhlak mahmudah. Allah sangat menyukai hambanya yang mempunyai akhlak yang terpuji. Oleh itu, kita sebagai hamba perlu mengikut kita perlu mengikut tauladan dan mencontohi Nabi Muhammad SAW kerana beliau merupakan hamba yang mempunyai akhlak yang sempurna. Dengan mengamalkan akhlak yang terpuji, ia dapat memberi manfaat untuk semua pihak, semua hamba Allah dan mencapai hakikat tentang maksud manusia dihantar ke muka bumi, iaitu bagaimana membawa kehidupan suci murni baginda Rasulullah dalam diri kita. Macam mana kita mencontohi beliau dan macam mana kita nak bawa tauladan yang diajari oleh Nabi Muhammad SAW. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.